Di antara cara kita berbuat baik pada mak ayah kita, yang pertama doa. Doa pada mereka tersebut. Jangan tertinggal. Jangan kita tak baca doa untuk mereka berdua. Baca doa untuk mereka berdua tersebut. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Pohon ampun pada mereka berdua. Yang kedua Rasulullah kata wal istighfaru lahuma. Yang keduanya, kita minta ampun terhadap dosa-dosa mereka berdua. Doa anak-anak ni baca doa, ya Allah, ayahku ni dianya begini, dia begini, ya Allah, ampunkanlah dosa ayah aku ni, ya Allah, jauhkanlah dia daripada azab api neraka. Kita tanya, apa beza di antara doa dengan minta ampun tadi? Kita kata, apa beza Ustaz di antara doa? Doa ni, doa yang pertama tu minta keluasan kuburnya, minta supaya kuburnya menjadi taman pada taman-taman syurga. Ni doa. Kita baca doa khusus untuk dia. Ya Allah, angkatkanlah darjat dia, tinggikanlah kedudukan dia, letakkanlah dia di kalangan orang-orang yang kamu sayangi, kamu redai. Ini doa untuk mereka. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah. Wa an Abi Usaid bid-dhammil hamzah wa fathil sin Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتها؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما من بعدهما وصلة الرحيم التي لا تصل إلا بهما wa ikramu sadiqahima, rawahu Abu Dawud. Daripada Abi Usaid bid-dhammil hamzah wa fathis sin Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ketika mana kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk dengan Rasulullah ini, tiba-tiba izja'ahu rajulun min bani Salimah, datang seorang lelaki daripada Bani Salimah. Lelaki ni bila datang faqal, lalu dia datang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min birrin abawai syai'un abarruhuma min ba'di mautihima? Rasulullah, adakah masih lagi berbaki ataupun masih ada lagikah peluang untuk aku nak berbuat baik ataupun aku nak berbakti pada kedua ibu bapa aku? Abarruhuma, kedua-dua mereka tersebut aku lakukan kebaikan
ba'da mautihima, setelah mana mereka berdua telah meninggal dunia. Ada peluang lagi tak ya Rasulullah untuk aku nak lakukan yang disebut dengan kebaikan pada mereka sebut? Jemaah sekalian, hadis yang kita belajar pada pagi ini, hadis yang cerita tentang mengenai bagaimana kita diminta supaya berbuat baik pada sahabat-sahabat ayah dan juga ibu kita, dan juga sahabat-sahabat ataupun isteri dan lain-lain yang disunnahkan untuk kita memuliakan mereka tersebut. Dalam bab yang ke-42 kan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Rasulullah ajar pada kitanya dalam hidup kita ni, walaupun orang tu dia tidak ada kaitan direct dengan kita, tetapi dia ada kaitan dengan orang yang perlu kita jaga dia, maka kita kena jaga juga dan kita kena muliakan juga dia ni. Kadang-kadang dia kawan ayah kita, tapi oleh kerana dia kawan ayah kita, kita tak berkawan dengan dia pun, tapi dia berkawan dengan ayah kita, dia berkawan dengan isteri kita, dia berkawan dengan apa dia, dengan mak kita. 2-3 orang ni yang dia dekat dengan orang-orang yang dekat dengan pasangan hidup kita ni, maka kita diminta supaya berbuat baik juga pada mereka tersebut. Termasuk dengan isteri, termasuk dengan suami. Maksudnya yang orang-orang yang dia ni kita tak direct pun dengan dia, tapi oleh kerana kita ni, oleh kerana dia ni ada hubungan dengan orang yang perlu kita raikan, yang kita perlu muliakan. Siapa orang yang perlu kita muliakan dalam hidup kita ni? Yang pertamanya ibu dan ayah kita. Ini kena jaga betul-betul. Ibu dan ayah kita ni kita kena muliakan dia dalam hidup kita ni. Siapa lagi? Adik-beradik kita. Adik-beradik kita ni kita kena muliakan dia. Maksudnya jangan putuskan silaturrahim kita dengan dia. Kena jaga betul-betul hubungan kita dengan dia. Siapa lagi? Pasangan hidup kita, zaujah kita, ataupun isteri kita, ataupun suami kita. Dan orang-orang yang macam ni dalam hidup ni, 4 golongan ini merupakan orang-orang yang kita kena muliakan dia. Tiba-tiba orang ni dia ada kawan pula. Kawan, dia berkawan dengan 4 golongan ini. Mak kita, ayah kita, kemudian adik-beradik kita, ataupun isteri kita. Dia berkawan. Bila dia berkawan, kena muliakan juga kawan-kawan dia. Itu Islam ajar demikian. Jangan kita jaga dia je, tapi kawan-kawan mak kita, kawan-kawan ayah kita ni kita tak jaga. Lebih-lebih lagi dah bila dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, ni 4 golongan ni meninggal dunia, maka kita kena jaga juga hubungan dengan yang telah meninggal dunia ni. Macam mana cara? Dengan kita berbuat baik pada kawan-kawan mereka tersebut. Islam diajar demikian. Hari ni cerita tentang seorang pemuda. Pemuda ni dia datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ni daripada Bani Salimah. Bani Salimah, dia datang jumpa dengan Rasulullah. Lalu dia tanya Rasulullah, "Hal baqiya min birrin abawai syai'un abarruhuma?" Adakah ada lagi tanggungjawab aku yang perlu aku berbuat baik kepada kedua ibu bapa aku? Abarruhuma, yang aku kena lakukan lepas pada mimba di mautihima, setelah mana mereka berdua tu telah meninggal dunia ya Rasulullah. Ada lagi ke yang aku kena buat pada mak ayah aku, ataupun adik-beradik aku, ataupun isteri aku, yang perlu aku lakukan kebaikan untuk dia lepas pada dia meninggal dunia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya. Rasulullah kata ada cara untuk kamu nak buat baik pada mereka tersebut. Pahala-pahala tu sampai pada mereka. Bagaimana? As-salatu alaihima. Yang pertama, mendoakan pada mereka berdua. As-salatu alaihima ni bukannya sembahyang, tapi mendoa. As-salah makna ad-doa. Ulama-ulama tafsir. Jangan pula kita lepas pada ni kita pergi sembahyang ke atas mereka berdua. Bukan kita kena qada sembahyang-sembahyang mereka, tidak. Jangan pula kita faham terhadap hadis ini, kita kata sembahyang tu, ada yang jawab kena apa dia, kita kena sembahyang ke atas mereka berdua. Maksudnya apa dia? Ada setengah di kalangan kita dia tafsir, dia kata itu menunjukkan kita boleh sembahyang
kita upah orang lain semayang. Semayang ganti pada semayang di atas dunia dahulu. Tak ada. Bila dah meninggal dunia, semayang tak perlu lagi untuk nak upah pada dia. Macam haji, dia kata kita buat macam haji, macam puasa, qada dan sebagainya. Semayang satu-satunya ibadah yang tak perlu untuk kita nak upah orang. Nak upah lepas pada orang mati. Tak ada dalam Islam. Yang adanya ialah apa dia? Doa untuk mereka berdua. Doa lah untuk ibu bapa kita ni. Dalam selesai mana kita solat, tiap-tiap hari itu kita baca doa. Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir li abahuma li ummahatina wa li abaina. Ini kita baca doa. Ya Allah, tolong ampunkan dosa ibu saya, ayah saya. Baca doa pada diri kita ni setiap harinya. Di antara cara kita berbuat baik pada mak ayah kita, yang pertama doa. Doa pada mereka tersebut. Jangan tertinggal. Jangan kita tak baca doa untuk mereka berdua. Baca doa untuk mereka berdua tersebut. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Pohon ampun pada mereka berdua. Yang kedua, Rasulullah kata wal istighfaru lahuma. Yang keduanya, kita minta ampun terhadap dosa-dosa mereka berdua. Doa anak-anak ni baca doa. Ya Allah, ayahku ni dianya begini, dia begini, ya Allah, ampunkanlah dosa ayah aku ni, ya Allah, jauhkanlah dia daripada azab api neraka. Kita tanya, apa beza di antara doa dengan minta ampun tadi? Kita kata, apa beza Ustaz di antara doa? Doa ni, doa yang pertama tu minta keluasan kuburnya, minta supaya kuburnya menjadi taman pada taman-taman syurga. Ni doa kita baca doa khusus untuk dia. Ya Allah, angkatkanlah darjat dia, tinggikanlah kedudukan dia, letakkanlah dia di kalangan orang-orang yang kamu sayangi, kamu redai. Ini doa untuk mereka. Istighfar, minta ampun pada dia dosa-dosa arwah ayah kita. Ya Allah, arwah ayah saya ni pernah dahulu dia melewatkan sembahyang. Pernah saya tengok arwah ayah saya ni dia buat satu benda yang mendatangkan dosa. Kita sebut pada Allah, ya Allah, dosa-dosa tu aku ni sebagai anak minta supaya kamu ampunkan, ya Allah. Kita dulu arwah ayah saya, ya Allah, pernah dia simpan duit dalam akaun konvensional. Misal contohnya, saya, ya Allah, minta ampun pada kamu, ya Allah, kerana dia pernah simpan duit dia, simpanan dia dalam akaun yang tak betul dengan syariat agama. Ini maknanya kita baca doa untuk dia. Ya Allah, arwah ayah saya pernah terlibat dengan saham itu, terlibat dengan saham ini. Ya Allah, sekarang baru kami tahu saham itu tak betul, ya Allah, tak benar. Lalu kami pohon kemaafan, keampunan terhadap dosa arwah ayah kami itu. Itu dipanggil istighfar. Kita berbuat baik untuk mereka tersebut. Baca doa untuk mereka ni, minta ampun pada mereka. Dua. Yang ketiga, Rasulullah kata wa infazu ahdihima min ba'dihima. Yang ketiga, menunaikan janji yang telah dijanjikan sebelum daripada dia meninggal dunia. Dengar aja, dia sebelum meninggal dunia, arwah ayah ni pernah sebut, saya nak wakaflah tanah ni, saya nak bagi untuk masjid ni. Dia berjanji, dia sebut pada keluarga ni begini. Kita pun tahu sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia tunaikan janji dia tadi, dia meninggal dunia. Tak sempat dia nak wakafkan. Ada benda yang dia nak wakaf, kita pun sebut pada adik-beradik, kita tak payah ambil lah yang ni, kita wakaf atas nama arwah ayah. Adik-beradik jawab, ya, kita tak perlu ambil. Maka kita wakaflah barang tersebut, harta tersebut. Ini cara kita demikian, menunaikan janji dia. Dia pernah janji nak tolong orang ni, nak tolong orang ni. Misal contohnya, kita pun bagi tahu pada adik-beradik kita, arwah ayah ada janji nak hantar orang ni pergi Mekah. Orang ni nak pergi ke Mekah, buat umrah, buat haji dan sebagainya. Lalu kita pun ambil lah yang namakan dengan duit dia ni, bagi tahu adik-beradik kita pun bagi. Ya, kita tak payah ambil duit ni, kita tunaikan janji dia tersebut. Kita pun hantarlah. Hantar tu jangan hantar pondan, senang gitu. Hantar tu hantar yang betul-betul orang lelaki lah. Jangan hantar pergi sampai sana jadi perempuan. Ini memalukan kita je.
biar hantar yang betul-betul lah, orang yang selayaknya. Kan kita duduk kecoh sehari dua ni pasal orang lelaki pergi ke sana jadi perempuan. Pergi ke sana jadi perempuan. Ini penyakit juga ni. Penyakit yang tak habis-habis. Ra'i sangat dia panggil. Kita ra'i sangat terhadap orang yang sebegini. Dulu kan bila menteri agama ni dia ra'ikan, dia sebut kan kita kena jaga juga hak-hak mereka ni. Mereka ni ada hak juga. Kemudian orang ni pergi atas nama lelaki sampai sana jadi perempuan pula. Jadi perempuan, pakai kain tudung, pakai kain semayang, masuk tempat orang perempuan. Habis tu yang dia bersentuh dengan perempuan, yang dia duduk di tempat perempuan, tak tahu macam mana. Dulu tanya tentang tandas dia, tandas lelaki ke tandas perempuan dia nak masuk. Sekarang jelas-jelas masuk tempat perempuan. Tempat sembahyang pula tempat perempuan. Lepas tu rasa suka pula tu. Suka pula dia ni. Boleh dia masuk tempat perempuan tu, dia boleh tunjuk pula, buat live pula, buat suka pula, ngejek orang Islam yang lain. Ngejek dia panggil. Ni kita lah yang buat salah. Nak marah apa? Sekarang nak marah suruh keluar daripada tanah haram dan macam-macam gaya kan. Katanya malu kita. Orang Arab pun bercakap benda yang demikian. Ada orang Malaysia kita ni yang memondankan diri dia. Yang memondankan dia lelaki, nama dia lelaki. Dia pun ada nama Muhammad lagi. Nama dia tersebut, dia lahir dalam keadaan lelaki. Tiba-tiba dia buang kemaluan dia buang alat kelamin dia tersebut. Kemudian makan pil hormon untuk jadi perempuan. Nampak sebiji muka perempuan. Biji muka perempuan, orangnya demikian. Dia kata dia dah taubat dah. Taubat kamu jadi balik lelaki. Itu cara taubat kamu. Adakah ibadah kamu diterima di sisi Allah? Tak diterima di sisi Allah. La'anallah, Allah laknat kamu. Laknat. Kerana apa dia? Orang lelaki menjadi orang perempuan. Allah laknat. Bila laknat, kamu tak ada hak. Anda sebut banyak kali dah. Jangan kita kata transgender ni, puak-puak yang disebut LGBT ni dia ada hak. Dia tak ada hak. Hak dia apa dia? Satu je, taubat pada Allah. Hak dia taubat pada Allah. Bila taubat, dia kena kembali balik jadi yang asal dia. Itu cara taubat. Kalau dia kata dia taubat, dia tak perlu jadi orang perempuan. Dia orang lelaki kan. Nama dia pun Muhammad Sajjad. Senang cerita. Sebut nama tu senang cerita. Nak sebutnya payah sangat nak sebut. Sehingga kan memalukan kita tu. Ini sekarang jadi susah ni. Yang mana-mana orang perempuan mesti Arab tengok dia ke perempuan ke lelaki dia ni. Lelaki ke perempuan dia ni. Jadi masalah, nak masuk pun masalah nanti. Dia jadi demikian. Kita ni kerana dia seorang rosak habis nama orang Islam yang lain. Nama orang satu Malaysia menjadi rosak. Kerana apa dia? Kerana dia seorang tersebut perangai, tunjuk perangai sampai depan Rasulullah tunjuk perangai demikian. Tak malu namanya. Orang kita ni jenis tak malu. Tak malu yang dia ni buat dosa. Buat dosa lah yang dipanggil demikian. Lepas tu ada pula mufti kata Tuhan remeh. Ada pula mufti yang seorang mufti dia kata kita tak perlu ulas lah. Kita perlu nasihat elok-elok pada dia. Itu hal remeh disebut demikian. Hal remeh benda yang sedemikian rupa. Kecil benda yang demikian. Besarlah tu. Memalukan habis orang Islam di Malaysia. Kerana dia seorang tersebut. Sebab tu kita sebut orang macam ni kena tangkap. Kena masukkan penjaga. Brainwash balik kepada dia. Cucikan balik kepala dia tersebut. Semua puak-puak mereka ni, transgender ni, dia kalau tidak, dia bukan dia buat PA di Malaysia aja. Dia buat PA dah habis sampai ke dunia, peringkat dunia. Dia buat. Dulu dia bergerak kan dekat dataran, bawa bendera pelangi, bawa bendera yang berwarna-warni, bendera konon-konon ni bendera mereka. Kemudian disokong oleh Shell, disokong oleh beberapa pertubuhan-pertubuhan. Kata mereka ada hak mereka menuntut hak. Sampai peringkat demikian. Akhirnya orang macam ni mak ayah pun malu hidup dia. Kemudian agama pun malu kerana dia. Habis orang Islam yang lain ni malu kerana sikap yang ada pada mereka tersebut. Mereka boleh pula tu
bawa kumpulan yang sebegitu untuk, bukan dia seorang, bawa kumpulan dia untuk dia bawa keadaan yang demikian. Ni kalau apa ni, mak ayah dia, nenek dia, atuk dia meninggal dunia ni, malulah mereka tersebut perangai sikap yang ditunjukkan ini. Wa infazu ahadihima min ba'dihima, tunaikan janji setelah mana mereka meninggal dunia. Itu cara demikian. 3 Rasulullah sebut. Janji tadi itulah kita sebut. Janji ini janji yang macam mana? Janji-janji yang baik. Kalau janji yang buruk, jangan tunai. Misalnya dia ada contoh, dia kata, saya arwah yang nak meninggal dunia ni disebut, kalau boleh dia nak minum dahaga sebelum dia mati, misal contoh. Yang ni tak perlu. Hantar pun janji tadilah, janji nak hantar orang, tapi nak hantar kumpulan pondan-pondan saja. Kumpulan sohlan pergi buat umrah. Tak perlu. Yang ni tak perlu ditunaikan janji. Janji ini perlu ditunaikan pada siapa? Yang benar dengan syarak, yang betul dengan syarak. Sedap budak dia sebut, kalau saya buat benda yang salah, kenapa saya tak kena bala dekat di Mekah, Madinah? Dia boleh sebut, kalau saya buat yang salah, kenapa saya tak kena bala? Biasa kan dengan cerita orang yang pergi ke Mekah, kena bala, kena itu, kena ni. Tiba-tiba dia elok-elok je boleh balik. Elok-elok dia tak kena bala, tak kena apa pun kalau saya buat salah. Menandakan Allah Maha Pemurah. Sedap dia sebut demikian. Allah ni Maha Penyayang dengan hamba-hamba dia. Dia sebut, sekarang tak kena bala lah, tunggu sikit lagi. Kamu tahulah bala tak bala pada diri kamu. Bila kamu kena penyakit-penyakit yang akan datang nanti, entah apa-apa yang Allah akan jadikan pada diri kamu. Dia sebut, saya boleh mengandung. Dia boleh mengandung. Jantan apa boleh mengandung? Pelik betul, jantan boleh mengandung. Nak sebutnya, heran kita dengan orang Malaysia kita ni. Patut orang macam ni kena tangkap lah. Jabat agama tak boleh tangkap dengan mereka. Kata dia pengak kuasa. Jabat agama kan, tangkap. Patutnya demikian. Tapi tak, biarkan orang macam ni. Siap boleh buat live lagi dalam Facebook. Siap boleh buat macam-macam cara menunjukkan dia di mewahnya hidup. Sedapnya, selesanya dia dengan cara demikian. Orang macam ni suatu ni alhamdulillah kerajaan Saudi tak sempat tangkap. Buatnya kerajaan Saudi sempat tangkap, tak masal-masal masuk penjaga Saudi. Ni orang Malaysia aja kecoh. Tu pun kerajaan Arab Saudi cari tak berjumpa sama kita. Tapi katanya ditahan di waktu mana nak keluar di Jeddah dan tahan. Tapi tak tahulah macam mana kesudahan. Tapi nak sebutnya, kalaulah orang macam ni dia kena tangkap dan dia perlu untuk dipulihkan balik. Cuci balik pada diri dia, bersihkan balik biar dia kenal diri dia siapa. Ia pelikkan kumpulan yang macam ni juga dulu. Dia ada satu grup puak-puak dia ni yang asalnya lelaki jadi perempuan. Dia mengubah diri dia jadi perempuan. Tapi bila nak pergi ke Mekah, dia jadikan diri dia lelaki. Ada kumpulan dia sebelum dia pergi. Tapi yang ni tak. Yang ni degil. Yang ni dia pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, dia buat umrah tu, dia berubah jadi perempuan. Iyalah, kita boleh bayang kalau dia jadi lelaki dengan keadaan yang dia begitu. Dia pakai ihram, misal contoh. Rambut panjang macam tu. Rambut dia panjang. Kemudian ada dengan buah-buah dada pula. Tak ke telanjang untuk lebay. Nak sebutnya, pengsan untuk imam tak kena gaya. Kalau dia berjalan sedang sa'i di kawasan begitu. Orang yang dia, kalau betul dia taubat pada Allah, dia kena kembali balik kepada yang disebut dengan asal pada diri dia. Yang minta maaf ni nak sebut, anda pernah jumpa kumpulan macam ni. Dulu-dulu anda pernah kuliah, dia duduk depan minta maaf. Dalam kuliah ni belajar jadi perempuan, asal dia lelaki. Dia datang jumpa dengan anda, dia tanya, macam mana ustaz? Saya ni asal lelaki, kemudian saya berubah jadi perempuan. Kenapa? Saya pergi ke Thailand, saya buang
kemaluan saya cucuk suntik yang disebut dengan hormon untuk jadikan yang jadi perempuan. Saya nak jadi perempuan disebut. Saya tak nak jadi lelaki. Orang yang demikian. Macam mana Ustaz? Saya tanya guru saya. Saya tanya tok guru saya. Tok guru saya kata, taubat dia ialah dia kembali balik menjadi lelaki. Dia tak boleh menjadi seorang perempuan. Dia kata, saya taubat, saya pergi Mekah 2 kali dah. Saya pergi buat haji dah. Saya jadi hajjah dah sekarang. Dia sebut demikian. Tak. Bukan kamu hajjah. Kamu seorang haji. Kamu kena buat cara orang lelaki, bukan cara orang perempuan. Jadi kamu. Kita tanya balik dia. Habis tu, kamu period tak? Kita tanya. Tanya soalan ni. Tak, saya tak. Kamu tak uzur kan? Tak. Habis tu, yang kamu nak jadi perempuan tu kenapa? Diri kamu tu lelaki kan? Kamu jangan mandai-mandai pula nak jadi perempuan pada diri kamu. Pelik orang kita. Lalu kesian jabatan mufti kan. Anda tengok jabatan mufti pun tuan kabut pergi ke jabatan pendaftaran negara nak sahkan dia lelaki ke perempuan semua. Sian pada mufti. Mufti jadi kerja tu pula dia panggil. Wa infazu ahadihima min ba'dihima, menunaikan janji yang dia janji sebelum dia mati, kemudian kamu tunaikan janji dia. Suatu kita ni bila kita hidup atas dunia ni, jangan berhenti daripada kita ni nak niat nak buat benda yang baik. Niat nak buat benda yang baik tu kita bagi tahu pada keluarga kita. Ana biasa buat contoh yang ni nak suruh kita ni bila kita hidup di atas dunia ni, kita ni sentiasa ada je nak buat benda yang baik dan kita bagi tahu pada orang. Pada anak-anak kita, Umi nak buat macam ni, Abi nak buat macam ni, nak buat yang akan datang. Bila benda yang akan datang tu tiba-tiba kita meninggal dunia, anak kita tahu kita sedang nak buat benda yang baik ni. Lalu dia sambung benda yang baik yang kita buat ni, yang menyebabkan pahala tu sampai pada kita kan? Sampai dalam kubur. Kita dalam kubur ni sampai lagi pahala. Walaupun kita dah meninggal dunia, tapi anak kita yang tunaikan segala janji-janji yang kita lakukan ini. Satu Islam dia nak suruh kita ni biar ramai anak. Islam dia nak suruh kita ni ramai zuriat. Kalau kita tak, kita kata Ustaz, anak saya 2 orang, anak saya 5 orang, misal contoh ni, kita sebut tak ramai Ustaz. Kita diajar supaya ambil anak-anak angkat. Ambil anak-anak angkat, cari anak angkat. Biar jadi anak kita. Pada diri kita ni, anak angkat tu anak kita juga. Dia di antara yang tunaikan janji kita. Dapat pahala lah kita. Walaupun kita meninggal dunia, dia tunaikan janji kita, anak angkat. Kalau tak ada anak angkat dalam Islam, anak tiri. Kemudian anak apa lagi? Dalam Islam, anak saudara. Dalam Islam, ni semua ni anak dia panggil. Dalam Islam ni anak saudara, anak angkat, anak susuan. Anak susuan. Ni pun anak, biar ramai di kalangan kita. Kalau tak boleh juga, kita kata Ustaz, tak ada orang nak jadi anak angkat saya. Tak ada orang nak jadi anak susuan saya. Carilah anak-anak kucing, senang kita. Belalah anak-anak kucing tu, biar kita dapat pahala juga. Daripada anak kucing ke, anak-anak burung ke, anak apa dia lagi, jenis anak-anak yang kita bela ni, lalu kita dapat pahala daripada belaan yang kita bela tadi. Itu cara demikian. Jangan cari anak anjing je bela. Itu je kita ni. Jangan kita ni pelihara binatang-binatang. Bila kita pelihara binatang ini, maka Allah jadikan pahala tu dapat sama pada kita. Dengan bela binatang ini, bila dia bela binatang tersebut, maka dengan cara itu dia memberi pahala untuk diri dia. Ada seorang makcik, dia hidup dia bela ayam je. Dia bela ayam je. Ayam yang banyak je. Dia bela ayam dekat kampung. Dan bila dia bela ayam ni, dia akan bagi dia ayam dia ni pada orang. Cukup masa dia bagi orang. Untuk dia sebut tanda aku bersyukur di atas aku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi demikian. Dia bela ayam, kerja dia bela ayam. Dia bersyukur pada Allah. Dengan bila ayam tu dah cukup matang dah ayam tersebut, dia panggil orang kampung, dia bagi pada orang kampung ayam tersebut. Bagi ayam dia. Nak sebutnya orang kampung tanya, "Kenapa ni?" Dia kata,
ni tanda saya mensyukuri saya dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut demikian. Lepas pada itu, satu hari dia sakit teruk. Kemudian waktu mana sampai hari kelahiran Rasulullah tu, dianya 12 Rabiul Awal. Ayam dia banyak. Dia bangun pada pagi sebut, dia selawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia sebut, saya bagi semua ayam-ayam saya ni kepada semua penduduk kampung datang ambil. Dia sebut. Dia pun selawat, dia pun rebah meninggal dunia pada tarikh 12 Rabiul Awal. Anak sebutnya cinta dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang begitu dalam hidup dia. Maknanya ada khidmat dia ni untuk apa dia? Untuk dia kata, saya tak boleh nak buat yang lain. Yang saya boleh buat beli ayam. Beli ayam je saya boleh buat. Ini yang menyebabkan ayam tu saya tak jual pun. Saya bagi pada orang ramai. Orang ramai pakat datang ambil. Setiap 12 Rabiul Awal dia akan buat kenduri besar-besaran. Kenapa? Kerana dia sebut hari kelahiran Rasulullah dan saya syukur saya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hari 12 Rabiul Awal dia sakit penat tu, hari itu dia bangun, dia selawat pada Rasulullah sekuat mungkin. Kemudian dia bagi tahu, dia bagi semua ayam-ayam dia pada orang ni, orang pakai ambil semua. Lepas pada tersebut, dia pun selawat meninggal dunia, menghadap depan Allah SWT. Nak sebutnya dalam hidup kita ni banyak cara untuk kita nak dapatkan pahala kita pada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya ialah kita meramaikan zuriat dia panggil. Zuriat kita ni biar jadi ramai pada diri kita ni. Wa infazu ahdihima min ba'dihima. Yang ketiga Rasulullah sebut wasilatur rahim allati la tusala illa bihima. Yang ketiga mempereratkan hubungan kekeluargaan yang tidak dapat dihubungi kecuali dengan adanya kedua orang tua itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Sambung silaturahim. Kita pergi berjumpa dengan mak saudara kita. Makcik ingat tak saya ni anak saudara makcik, kita sebut. Oh dia tengok kita. Oh engkau anak yang ni ke? Engkau yang ni? Dia kata ya, saya anak. Oh beza wajah engkau kan? Dia sebut. Tak sama dengan dulu. Katanya mak saudara kita tak boleh berjalan. Kita yang pergi ziarah mak saudara, ziarah bapak saudara, ziarah yang disebut dengan apa dia? Dengan sepupu kita. Sepupu ni ramai di kalangan kita ni, sepupu pun dia tak ingat dah, tak kenal lah, dia tak peduli dah sepupu. Sedangkan adanya sepupu tu kerana apa dia? Kerana adanya adik-beradik mak kita dengan ayah kita. Kalau tidak kerana adik-beradik mak kita, ayah kita, tak mungkin kita dapat dia sepupu kita. Maka kitanya dalam keadaan sebegini sambung silaturahim, jumpa dengan sepupu kita. Sepupu tahan lagi, orang kita boleh jaga lagi. Kena dua pupu, tak jaga-jaga lah. Kita kan dua pupu tak boleh dah Ustaz. Sepupu boleh tahan lagi. Sepupu tu di kalangan kita ni, katakanlah kebetulan datuk kita ni pula kahwin ramai, kahwin 4 misal contohnya. Bila dia kahwin 4, ramailah mak-mak saudara kita, mak saudara dengan ayah saudara kita. Daripada anak mereka ni pula ramai pula. Anak ni contohlah. Contoh di antara datuk kahwin 4 orang. Nikmat ni kahwin 4 orang isteri. Kemudian daripada 4 orang isteri ni ada 18 orang anak yang keluar. 18 tu pula keluar pula. Yang disebut dengan anak tu keluar pula masing-masing 8, kemudian 5, kemudian ramai. Jadi daripada 18 ni keluar anak. Dah anak tu jadi sepupu. Kemudian sepupu ni pula kemudian turun lagi. Dia kahwin lagi, besar lagi. Jadi 2 pupu. 2 pupu kat bawah ni. Kalau berkumpul tu 400 orang lebih. Nak ingat, tak ingat dah. Kita 20 orang pun tak ingat. Tak payah 20 orang. 8 orang pun bertukar dah. Kalau 8 orang, tak ingat dah kita. Yang menyebabkan waktu ni lah kita kena sambung silaturahim.
Sambung silaturahim. Kerana dengan kita sambung ni menyebabkan di waktu ini kita sedang berbuat baik pada mak saudara kita, arwah yang telah meninggal dunia. Kemudian kita sedang berbuat baik pada siapa? Pada datuk kita yang telah meninggal dunia. Bangga dia dalam kubur. Alhamdulillah, anak cucu aku ramai. Rasulullah sebut, inni ubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan umat aku yang ramai di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sama juga. Kita ni akan bangga. Sekarang ni kita tak rasa apa-apa lagi. Tapi bila kita dah dalam kubur nanti, kita akan bangga. Oh, ramainya anak-anak aku, ramainya cucu aku, ramainya zuriat aku. Yang ni yang kita nak dalam kehidupan kita. Itu Rasulullah kata, tazawwajul waludul wadud. Kalau kamu nak kahwin, Rasulullah pesan, tazawwajul waludul wadud. Kahwin dengan orang perempuan yang dia ni jenis nak pada zuriat yang ramai dan dia pun beranak ramai. Rasulullah sebut, dia pun beranak ramai, keturunan dia pun jadi ramai. Tazawwajul waludul wadud. Perempuan yang dia nak pada zuriat yang ramai yang lahir daripada badan dia. Ni ada setengah orang perempuan dia tak nak anak ramai. Dia kata, susah ustaz nak ramai anak. Ustaz tak apalah, ustaz tak kena jaga. Yang kena jaga kami. Yang kena jaga ni. Oi ustaz, kalau dia menangis malam tak tidur kita. Dia akan jadi demikian. Jangan risaulah. Semua tangisan itu pahala. Semua dukungan kita itu pahala. Semua Allah nak bagi kita pahala. Start daripada hari pertama mengandung tu dapat pahala dah. Hari pertama mengandung tu Allah kafarah dan dosa. Sampailah kita putus susu. Bila kita putus susu dengan anak kita ni, habislah yang disebut dengan pahala kita menanggung tadi. Tapi kita menanggung yang lain pula, pahala yang lain pula. Sampai bila? Sampai dia kahwin. Bila dia kahwin, habis tanggungan kita. Itu nak sebutnya bagaimana besarnya pada kita ni zuriat yang kita jaga ini. Kita pula jangan rasa beban dalam hidup kita. Bahkan kita kena rasa gembira. Daripada badan kita ni keluar zuriat yang ramai. Anda berjumpa dengan seorang makcik, anda tanya dia, makcik, berapa anak makcik? 16 orang ustaz. 16 orang. Kejut kita, makcik kahwin bila? Kita tanya, makcik kahwin bila? Umur 20 tahun ustaz. 20 tahun ke 22 tahun. Daripada situ melahir tak berhenti. Tu pun meninggal dunia 3 orang. 3 orang meninggal dunia. Anak 16 orang yang hidup. Maknanya 19 orang. 19 orang dia mengandung ni sendiri. Anak sebutnya Allah bagi anugerah pada diri dia demikian. Bangga dia. Alhamdulillah ustaz. Kita tanya dia, bila paling gembira? Bila anak-anak semua balik. Anak-anak semua balik tidur di ruang tamu tu. Cucu-cucu tu tidur ruang tamu disebut. Suka tengok disebut. Ini nak sebutnya bila zuriat kita ni ramai. Allah jadi. Tu baru dunia. Kalau di akhirat nanti lagi seronok. Anak beranak kita kan, anak beranak kita je yang penuh di kalangan kita. Yang kelima, yang keempat, wa ikramud sadiqihima. Rasulullah kata yang kelima, yang keempat ni Rasulullah kata apa dia? Memuliakan kawan-kawan mereka tersebut. Ini cara nak berbuat baik pada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Maksudnya macam mana kita nak bagi pahala pada dia? Walaupun dia dah meninggal dunia, kita nak tolong orang dalam kubur. Ni Rasulullah sebut. Yang pertama, doa untuk dia. Yang kedua, pohon keampunan untuk dia. Yang ketiga, Rasulullah kata, tunaikan janjinya. Tunaikan janji dia. Yang keempat, sambungkan silaturahim. Maknanya hubungan hidup. Yang kelima, wa ikram sadiqihima. Memuliakan kawan-kawan arwah-arwah yang telah meninggal dunia ini sendiri. Termasuk katakanlah kita ni hidup, isteri kita meninggal dunia. Isteri kita meninggal dunia dahulu. Kita pergi cari kawan-kawan dia tu, bagi tahu pada anak-anak kita, muliakan kawan-kawan arwah isteri kita. Mak kamu ni. Kenapa dia? Dengan cara macam ni menyebabkan ibu kamu ni dapat ganjaran pahala yang banyak dengan kita menyambung silaturahim setelah mana mereka meninggal dunia tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, habis hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat,
ma ghirtu ala ahadin min nisa. Ni hadis yang masyhur juga ni. Aisyah radhiyallahu anha sebut, tak adalah orang yang paling aku cemburu di atas dunia ini minan nisa'in nabi, daripada isteri nabi, ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Yang lebih aku cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Cemburu aku dengan Khadijah. Aisyah, padahal Aisyah ni dia hidup dalam keadaan yang dia tak sempat pun dengan Khadijah. Tak sempat pun dengan Khadijah. Rasulullah ni dalam keluarga Rasulullah dia ada dua fasa. Fasa yang pertama hidup bersama dengan Khadijah. Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua Rasulullah dengan isteri-isteri yang lain. Lepas pada Khadijah wafat, maka Rasulullah hidup dengan yang disebut dengan isteri-isteri yang lain. Itu cara fasa yang kedua. Fasa yang kedua ni Khadijah, Aisyah ada. Tapi dalam fasa yang pertama dengan Khadijah tu menjadi ingatan yang berterusan dalam hidup Rasulullah. Itu cara demikian. Lalu ramai orang perempuan dia sebut kan, siapa yang nak kahwin yang kedua, yang tiga, pastikan isteri yang pertama mati dulu. Kalau isteri yang pertama tak mati, jangan kahwin dengan jangan nak mengada-ngada kahwin yang kedua, kahwin yang ketiga, yang keempat. Dia sebut demikian. Kerana Rasulullah kan dia kan dengan Khadijah dahulu. Jadi lalu dijawab oleh orang lelaki pula. Orang lelaki jawab. Orang lelaki ni jawab. Anan tolong jawab. Orang lelaki jawab, kalaulah begitu, maknanya isteri yang pertama ni mesti macam Khadijah juga. Mesti macam Khadijah. Maknanya terbaik macam Khadijah. Terbaik macam Khadijah. Kalau jadi Khadijah, ada beletir tak? Tak ada beletir. Jangan pandai-pandai nak beletir. Yang punca, dia akan timbul. Jadi alim ulama sebut, dia kata, alim ulama sebut apa dia? Dalam hidup kita ni, maknanya sama ada kita nak memilih fasa yang pertama ni, ataupun kita nak memilih fasa yang kedua dalam hidup. Dibenarkan dalam Islam. Ataupun kita nak gabung dua-dua. Alim ulama sebut demikian. Ini perbincangan panjang lah. Ni orang lelaki suka ni tajuk ni. Tapi orang perempuan, Ustaz berhenti dah. Nak sebutnya, tak payah cerita panjang lah dalam bab ni. Nak sebutnya, orang perempuan dia marah dalam bab ni. Tapi kita kena sebut. Kerana apa dia? Kerana fasa ini dilalui dalam hidup. Yang menyebabkan timbulnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Hadis Rasulullah yang cerita Aisyah ni disebut, tak adalah aku lebih cemburu dalam hidup pada isteri-isteri yang lain kecuali aku cemburu pada Khadijah. Aku cemburu pada Khadijah. Padahal dia tak hidup pun zaman Khadijah, tapi dia pergi cemburu pada Khadijah. Wa ma ra'aituha qattun, sedangkan aku tak pernah tengok pun Khadijah itu. Aku tak pernah pandang pun Khadijah ni macam mana. Tapi walakin kana yukthiru zikraha. Tapi yang aku jadi cemburu ni puncanya sentiasa disebut tentang Khadijah. Bila sentiasa disebut tentang Khadijah, warubbama disebut oleh kerana Rasulullah sentiasa sebut tentang Khadijah, ia menyebabkan kecemburuan aku tu datang. Warubbama zabahsyat summa yaqta'uha a'da'u summa yab'athuha fi sada'iq Khadijah. Seringkali nak sebutnya, seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kadang-kadang Rasulullah sembelih kambing. Bila Rasulullah sembelih kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan potong bahagian-bahagian kambing tadi. Yaqta'uha a'dha. Rasulullah potong bahagian kambing. Kambing-kambing ni dia ada bahagian-bahagian. Kalau kita bahagian rib, bahagian tulang rusuk. Rasulullah minat makan kat mana? Bahagian tulang belakang. Rasulullah minat makan yang bahagian tulang belakang kambing ni sini. Ini kegemaran Rasulullah. Kita ni, punca kita ni, orang Melayu kita ni kalau sebut kambing, zaman-zaman dahulu tak boleh. Kalau zaman-zaman dahulu lah, sebut nama kambing pun jatuh terlentang terus. Kenapa? Darah tinggi Ustaz. Bawang kambing pun tak boleh. Padahal Rasulullah ni jadi minat makan daging kambing. Kalau kita buat kajian
Kemudian dibuat kajian, didapati daging kambing ni jauh lebih beralkali dibanding dengan daging lembu, jauh beresid. Jauh lebih beresid. Itu kajian dibuat demikian. Rupa-rupanya daging kambing ni jauh lebih elok. Tapi oleh kerana stigma kita ni dah lama dah, orang kita ni dia fikir kalau daging kambing je bahaya, tak boleh naik darah. Dan dia akan jadi kesan pada diri dia demikian. Rasulullah minat makan daging kambing. Satu lagi silap orang kita, dia kata kambing ni murah ustaz, manakala lembu tu mahal. Daging lembu kan mahal. Ialah kerana dia besar tu satu. Tapi yang sebenarnya daging kambing ni silapnya orang kita, dia jual, dia tak potong bahagian anggota-anggota. Kalau dia potong, dia bahagi-bahagi, jadi bernilai daging kambing. Bahagian tulang rusuk harga lain, bahagian tulang belakang harga lain. Kalau dia potong-potong mengikut orang barat dia pandai, dia potong, dia bahagikan. Ni bahagian rig harga lain. Ni bahagian apa dia ada nama-nama dia, nama lain-lain. Bila nama lain-lain dipotong-potong-potong, daripada harga 600 sekor kambing dia jadi 1,500 sekor kambing. Pandai dijual. Orang kita ni oleh kerana kita tak pandai kan. Yang tak pandai lagi orang asli jual murah, tukar dengan tembakau dengan kambing. Zaman dahulu. Zaman dahulu masuk nak beli kambing orang asli itu dia bela kambing. Bila dia bela kambing, orang nak beli kambing dia, nak bagi duit, dia tak nak. Habis tu macam mana? Bagi tembakau, bagi rokok daun. Bagi tembakau, bagi rokok daun. Bagi tembakau bukan mahal sangat pun. Tembakau ni, beli tembakau, kemudian pergi bagi orang asli. Ni, segedung tembakau tu. Suka dia, ambil dah kambing, berapa ekor kau nak ni. Tak cerdik langsung tu. Ni zaman-zaman dahulu lah. Sekarang ni orang asli dah cerdik dah sikit. Bawa tembakau, ditembaknya kita tak boleh. Ini dia jadi demikian. Zaman kita ni orang asli dah cerdik sikit. Kita ni pun sama juga. Dulu pun tak cerdik juga. Tapi bila datang baca-baca ni, tukang potong ni, baca dia panggil apa, dia tukang potong. Dia bahagikan. Ni bahagian tulang ni bahagian kaki, ni bahagian tulang rusuk, ni bahagian yang menyebabkan harga kambing tu melambung. Pandai. Wa ma ra'aituha qattun walakin kana yaqtul dhikruha wa rubbama zabaha syatun summa yaqta'uha a'da'u. Kemudian Rasulullah potong bahagian-bahagian anggota badan kepada kambing itu. Summa yab'athuha fi sada'iq Khadijah. Bila Rasulullah potong, ingat ke Rasulullah nak masak Khadijahnya, Aisyahnya. Dia ingat ke Rasulullah potong ni mesti masak ni sedap ni, makan daging kambing. Tak, rupa-rupanya dibahagi-bahagikan pada kawan-kawan Khadijah. Khadijah ni pun ada WhatsApp group, senang kata. Dia ada WhatsApp group dia. WhatsApp group dia tu Rasulullah tengok balik, oh ni kawan-kawan dia. Ni yang bila dia wafat kan, bahasa yang mudah lah. Bila tengok ni kawan-kawan Khadijah, Rasulullah dia ra'i kawan-kawan Khadijah. Macam mana? Dia bahagi-bahagi daging-daging bagi pada kawan-kawan Khadijah. Sebab tu kita ni biar jadi orang yang berkawan dengan orang baik. Biar kita ni dalam grup WhatsApp yang baik. Jangan duduk dalam grup WhatsApp yang tak baik. Itu bahasa kita lah dalam dunia kita sekarang. Bila kita mati, orang cek balik kawan-kawan kita. Kita berkawan dengan siapa rupanya. Jangan kita duduk dengan berkawan dengan orang tak baik. Manakala dalam friend list kita dalam Facebook tu, Instagram ke apa, yang jahat-jahat tu blok-blok terus. Delete terus. Tak perlu pun dia berkawan dengan kita. Unfriend. Bahasa mudah. Unfriend kan dengan orang yang perangai buruk. Dia post benda-benda yang entah apa-apa. Dia caci maki para alim ulama. Unfriend. Tak payah berkawan dengan orang macam ni. Orang macam ni tak layak pun dijadikan kawan. Kita kata, nak tahu juga ustaz, dia nak sumpah seranah apa dia? Tak perlu tahu. Tak perlu tahu. Tak perlu kita nak berkawan dengan orang yang buruk perangai. Orang yang buruk perangai ni, dia bukannya dia layak untuk jadi kawan kita. Bila kita mati nanti, anak kita pun heran, keluarga kita pun heran. Orang macam ni
abah berkawan, orang macam ni, umi berkawan, dia jadi heran dengan perangai kita. Patutnya dia tak tahu pun hajat kita, niat kita apa dia. Lalu anak-anak sebut, kalau kita ada Instagram, ada WhatsApp group, ada apa dia, yang jenis demikian, unfriend, blok terus orang-orang yang tak bagus dalam friend list kita ini sendiri. Itu cara yang mudah. Ibu-ibu faham ke tak faham, buat faham. Yang sekarang ni nenek pun ada Instagram kan. Jangan main-main. Nenek pun ada Instagram. Balik kat rumah termenung je dia tengok Instagram rupa-rupanya. Farubbama qultu, boleh jadi aku akan sebut begini. Lalu seolah-olah tidak ada. Lalu akunya bila keadaan yang berlaku sedemikian rupa tersebut, Aisyah radhiyallahu anha sebut, bila aku dengar saja keadaan yang Rasulullah bagi pada kawan-kawan Khadijah tu, fayaqul, lalu aku sebut, innaha kanat wa kana li minha walad muttafaqun alaih. Bila dibagi, kadang-kadang saya juga tanya kepada Rasulullah, seolah-olah tak ada wanita lain ke di dunia ini melainkan Khadijah. Kana ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Aisyah ni dia sebut ada Rasulullah. Rasulullah asyik bagi pada kawan-kawan Khadijah je. Macam tak ada orang perempuan lain ke atas dunia ni. Khadijah je. Nak sebut ni. Cemburunya dia. Cemburunya sampai keluar daripada mulut dia. Farubbama qultulah, aku kata pada Rasulullah, ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Dunia ni sunyi, Khadijah je yang menghiburkan. Maknanya Khadijah seorang je yang hidup atas dunia ni. Macamlah orang lain tak jadi perempuan. Ni nak sebutnya Aisyah radhiyallahu anha sebut, inha kanat wa kanat. Lalu Rasulullah jawab terus pada Khadijah, sesungguhnya bila begitu je Rasulullah kata terus, inha kanat wa kanat, sesungguhnya keadaannya adalah sebagaimana yang ada itu. Wa kana li minha walad, dan daripada dialah saya dapat zuriat. Rasulullah jawab. Orang lain ada dapat zuriat, Khadijah je. Seorang lagi Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah yang melahirkan zuriat. Tapi Rasulullah kata Khadijah tu usia 40 tahun. Aku ni usia 25 tahun. Dia mengandung lagi, dapat lagi zuriat. Seramai mana? 5 orang, 6 orang lagi dapat zuriat. Maknanya daripada Khadijah usia 40 tahun dapat zuriat lagi. Kita ni cuba sentuh isteri kita yang usia 40 tahun. Sentuh je, mesti orang rumah mandang atas bawah kita. Abang tu kencing manis tau. Abang tu jantung pun ada, darah tinggi pun naik, berangan nak anak lagi. Nak sebutnya umur 40 tahun ada dah, kilang tutup. Nak sebutnya demikian. Kita je yang dia ni dalam usia 40 tahun mengandung 5 orang, 6 orang lagi. Tak boleh nak bayang kita. Mak kita yang usia sebegitu, dalam usia sebegitu dia boleh melahirkan zuriat seramai demikian. Jawabnya oleh Aisyah, dijawab demikian, terdiam Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi riwayatin wa in kana la yazbahu syad fayuhdi biha khalaiha minha ma yas'uhunna. Dalam riwayat yang lain sebut, Rasulullah kalau dia sembelih kambing, lalu dia hadiahkan pada kekasih-kekasih Khadijah. Dia fayahdi fi khalailha minha ma yas'ahunna. Diberinya kepada kawan-kawan yang rapat dengan Khadijah dengan sebahagian daripada kambing itu, seberapa yang cukup untuk diberikannya, dibaginya. Wa fi riwayah kana idza dabashat yaqul. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah kalau dia sembelih kambing, bila dia sembelih kambing, dia akan sebut, arsilu biha ila asdiqail Khadijah. Hantar daging-daging ni pada kawan-kawan Khadijah. Dalam riwayat yang lain lagi, qalat istazanat halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah fa'arafa istizan Khadijah fartaha lidzalika faqala
Allahumma Halatu bintu Khuwailid. Nah, dalam riwayat yang lain, Halah binti Khuwailid. Itu adik-beradik Khadijah minta izin untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Halah, nama dia Halah. Halah ni adik-beradik pada Khadijah, adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan ni baru kita dengar ni. Dengar nama adik pada Khadijah. Nama dia apa dia? Halah. Halah ni dia datang nak jumpa dengan Rasulullah. Kemudian bila Rasulullah tengok dia Halah, Rasulullah teringat Khadijah. Rasulullah teringat terus Khadijah. Ketika dia minta izin untuk menemuinya, sebab suaranya serupa benar suara fartaha lidzalika fa'araf istizana Khadijah. Fartaha lidzalika, suara Halah tu sebiji suara Khadijah. Sebiji suara Khadijah. Dan ini mengingatkan Rasulullah pada Khadijah pada zaman-zaman yang dia bersama dengan Khadijah saat mana suami isteri. Kemudian Rasulullah memperhatikan, tengok je bergembira sekali dengan menemui itu. Lalu Rasulullah bersabda, ya Allah, ini adalah Halah binti Khuwailid. Rasulullah angkat tangan. Rasulullah tu suka tengok adik ipar dia datang. Adik ipar dia datang tu, dia suruh ada Allah, ya Allah, ini Halah binti Khuwailid. Macam seolah-olah Allah ni tak kenal apa. Nak sebutnya sukanya Rasulullah ni sampai dia sebut, ya Allah, ni Halah binti Khuwailid. Ni adik ipar saya ni Halah binti Khuwailid, yang mengingatkan dia pada Khadijah binti Khuwailid itu sendiri. Ucapan fartaha dengan menggunakan ba dalam jam sahih Humaidi disebut farta dengan menggunakan ain, artinya ialah memperhatikan pada ni. Rasulullah tengok dia. Rasulullah tengok perhati itu dalam keadaan nak sebutnya sukanya Rasulullah jumpa dengan adik ipar dia yang suara tu sebiji suara isteri dia. Teringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan demikian. Lalu suka sangat tu Rasulullah sampai angkat tangan sebut, ya Allah, ya Allah. Rasulullah sebut, ya Allah, kata Rasulullah ni, Allahumma Halah binti Khuwailid. Ya Allah, inilah Halah binti Khuwailid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kita berhenti setakat ini lah, insya-Allah kita sambung satu lagi hadis yang akhir ni pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.